saya Mili, saya gitaris dalam Ampang Sedikit. Gitaris? Yes. Saya LB, co-founder Ampang Sedikit selaku drummer and backup vocal. Saya HK, saya main bass. HK. HK. LB. Hello, saya Zaid. Zaid, nama kampung lu. Saya Zaid, vocalist and ukulele dan Milo Boy. Caesar dah dia ketua, dia kena duduk tempat yang macam sikit. Alang-alang aja. Sebelah dia Anthony. Agak-agak kita separuh aku akan suruh sign kita ada sis. Dia cepat Anthony. Katakan ada orang nak jumpa dia di luar. Mu kena ambil tempat Anthony. Duduk sebelah Caesar. Sebelum Anthony pergi balik, mu kena bunuh Caesar. Kau faham tu? Boleh lah. Sikit-sikit depress, sikit-sikit trigger. Semak ah. Sangat kau ni. Wahai kau yang di sana, mengapakah tiada kata? Dekatilah dan bersama, jabat erat dan ketawa. Kita semua saudara yang tak suka bersengketa. Kami tetap akan ada dalam saat suka dan duka. Bangunlah kawan, mengejar bintang, reda segala rintangan, terbanglah mencapai impian, berjuang di masa hadapan. Bangunlah kawan, mengejar bintang, jangan kau diam membeku, mengalahkan buat kau layu. Seterumbu hanyalah kamu. Ini bukan sekadar pemanis kata, inilah bicara membangkitkan rasa. Resapkanlah dalam diri, tanamkanlah dalam hati, terus kau jadi sang pemberani. Bangunlah kawan, mengejar bintang, reda segala rintangan, terbanglah mencapai impian, berjuang di masa hadapan. Bangunlah kawan, mengejar bintang, jangan kau diam membeku, mengalahkan buat kau layu. Seterumbu hanyalah kamu. Tak ada hal lah bro, kita orang ada. Jom ah gang.
konsep kita genre yang kita main ska punk. Dan pada masa yang sama kita campur adukkan elemen reggae, punk rock and heavy. Macam saya bukan start dengan punk. Saya memang influence saya dengar rock and roll, blues. Punk saya banyak pada Z. Ampan Sedikit ni yang first dulu saya gerak solo. So gerak solo tu dia masuk yang tu lah. Selepas tu saya dapat offer untuk join band ni, and saya jumpa Z lah di sebuah studio di Ampang, and bersama dua line up asal yang lain lah, gitaris dengan bassist, and sekarang diorang dah digantikan dengan HK dengan Mili. So alhamdulillah sampai sekarang, and almost 4 years dengan Ampan Sedikit. Saya background ayah saya Arab, mak saya Cina. Saya Kau punk juga ke? Memang originally punk ke? macam mana Saya enjoy music punk, tapi saya bukan dress up apa hidup punk tu semua, kurang lah. Tapi filosofi punk tu memang sejak saya remaja jugalah. Saya memang tertarik dengan filosofi punk, freedom and anti-establishment tu semua kan. Tapi saya sebenarnya originally first saya dengar tu hip hop dengan Emo. rock, rock and roll. Emo. Emo. So Engkau? kalau saya punya first kali root saya rock, heavy metal, thrash and punk, blues, macam-macam, country, oldies, and jiwang. Dia punk dalam Ampang Syndicate tu lebih pada kita punya message dan kita punya filosofi lah, falsafah di mana kita melawan arus dan kita educate kepada listeners kita tentang benda-benda yang kita rasa yang betul dan tanpa filter. Jadi tu yang dari segi Ampang Syndicate, yang tu yang mainly kita punya punk tu. Music bagi kita bebas, sebab bagi saya pun punk is freedom sebenarnya. Jadi kalau semua lagu punk tu satu jenis je bunyi dia, jadi bagi saya tu dah bukan melawan arus lah. Freedom tu tak ada. So maknanya memang ada lah maknanya lagu-lagu genre lain dalam Ada. Antaranya reggae, macam contoh lagu Aduhai, and Darah Palestina, Korupsi, dia more macam heavy. Dia tak terlalu typical punk punya music. Dia ada heavy, ada slow, ada melodic. So ada berbagai-bagai lah. Kebanyakan mungkin dari line-line solo, yang tu saya letakkan dalam lagu Ampang Sedikit. Macam ada line rock and roll, blues. Sebab lagu punk ni sebenarnya dia tak perlu nak heavy sangat solo. Sebab kita punk ni banyak simple and nice je. Janji carry solo tu sesuai dengan lagu tu, dapat carry dah cukup lah. apa nama judul EP ni? Fakulti Kaki Lima. Fakulti Kaki Lima. Dah release kan? Dah release lah. Bulan 3 hari Boleh tu, dapat pada lah. 26 hari bulan 3. 26. Kita ada buat official launching party di Rumah Api. Kita jemput beberapa bands untuk support, and pada masa tu juga time hari kejadian launching party tu, time tu juga CD EP tu baru sampai daripada kilang. So memang betul-betul launching teruk lah kan. Kita sampai, dia pun sampai. So alhamdulillah sampai sekarang Dah sebulan Banyak lebih dah kan? jual juga kira kan? sebulan lebih, and banyak terjual, and dah nak habis dah sebenarnya. And insyaAllah kita akan second batch print. So korang yang tengok ni cepat-cepat dapatkan. Okay. Macam mana nak dapatkan tu? Okay, boleh layari IG Ampang Sedikit. Boleh DM kita orang kat sana lah, dengan berharga RM25 saja. Support lah kita orang. Ini sebelum aku pergi ke, sebab aku dengar kata kau orang ada muzik video kan, yang kau orang nak launching di muzik video tu. Tapi sebelum aku pergi ke muzik video tu, aku nak tanya sikit lah pasal kau orang ni muda-muda lagi kan. Umur average berapa? 30 tahun ke bawah. 20-an lah. 20-an. Semua 20-an lah. Semua muda-muda lagi. So survivor kau orang maknanya untuk kau duduk dalam ni nak buat benda yang kau orang nak. Sukar ke tak? Saya rasa dalam apa-apa benda yang kita ceburi, masing-masing ada cabaran masing-masing. So untuk dalam bidang ni, muzik,
And dengan keadaan sekarang, pandemik semua, alhamdulillah sudah endemik. And slowly kita cuba hadapi setiap cabaran itu satu persatu. Alhamdulillah, so far semua berjalan dengan lancar lah. So cabaran-cabaran lain yang kau orang rasa nak buat benda ni, maknanya dari segi family ke apa ke, support dari family ke? Bagi saya family alhamdulillah dia sangat supportive. Mak ayah saya memang dari dulu dia janji saya jalan tegak, macam jadi orang. Okey lah, dia orang akan support. Cuma masa awal tu memang saya sejak sekolah menengah lagi memang nak buat muzik. Tapi sebab family, saya rasa saya seorang je kot dalam band ni yang tak datang dari keluarga yang sangat aktif main muzik tu semua. Jadi family kurang encourage lah. Dia orang lebih dorong pada pergi universiti, study, balik, cari kerja yang baik tu semua kan. Tapi saya rasa alhamdulillah saya join band ni sebab saya rasa band ni boleh pergi. Sebab boleh pergi syurga. Sebab saya rasa komitmen tu ada. Sebab banyak selalu kalau band buat dengan member sejak kecil apa yang semua kan, tengok nanti komitmen tu tak ada. Tak kisahlah main hebat mana pun, tapi kalau komitmen tak ada, memang tak ada guna lah. Komitmen tu penting lah. So kau Zack, kau ada halangan apa-apa ke kau sempoi je? Tak ada apa? Alhamdulillah family semua support lah, sempoi. Semua sempoi kan? Semua sempoi. Memang family pun ada muzik punya background juga kan? Ayah saya basis. Itu je lah. Kau orang dua beradik kan? Ya. Kau orang dua beradik? Betul. So dari segi tu, maknanya macam tadi maknanya family okey. Family okey. Diorang bangga sebab first diorang ingatkan macam okey main macam sebelum ni buang masa. Macam ingat buang masa, jamming suka, but bila kita buktikan dah almost 4 tahun and kita pun berjaya riliskan fizikal kita orang. So kita secara tidak langsung kita tunjukkan kat diorang yang apa kita buat ni memberi hasil lah. So sedikit sebanyak saya yakin diorang bangga dengan kita. So macam mana sekarang ni punya sekarang sambutan? punya okey. Alhamdulillah since endemic ni banyak organizer buat gig, festival, dan lagi dah nak, bila dah endemic ni lagi banyak sebenarnya festival kan. Even time pandemic pun ada orang juga yang curi-curi buat gig. Maknanya scene tu still aktif. Di mana-mana setiap minggu ada. Tak kisahlah gig hardcore ke, gig punk ke, ska ke apa kan. But untuk culture music independent kat Malaysia ni memang still aktif sampai sekarang. So alhamdulillah. Ada dia punya apa follower dia kan. Ada memang ada yang mengikut kan. Pendengar pun banyak support lah. Sebab tiket pun bukan free apa tu semua kan. Tapi diorang masih sanggup nak support, masih sanggup nak dekat depan sana. Sebab bagi saya musician ni saya punya pendapat lah. Musician tak, yang paling buat kita puas hati adalah bila ada crowd yang support, yang enjoy apa yang kita buat tu semua. So yang tu dah memang kita dah bersyukur dah lah. And dorang layan muzik bukan just layan muzik. Macam maksudnya kalau gig tu bayar tak nak datang. Tapi dia suka muzik. Tapi dorang betul-betul in muzik tu. Sampai dorang effort dorang lah. Ada yang dari jauh datang, ada yang orang asli datang dari hutan, orang asli Perak datang beli tiket semata-mata nak jumpa kita orang, nak live music kita orang live. Sedangkan nak tengok YouTube ke silakan, betul tak? Tapi diorang punya into the music tu, passion tu buatkan kita orang. Jadi kira culture live music tu masih ada lah. Betul. Macam ada dekat sana dengar music depan-depan and nak macam mendalami dalam atmosfera tu kan, dengan crowd tu. Jadi kita orang rasa memang macam happy lah, yang bersyukur lah masih ada yang support kita orang macam tu juga. Jelas lah, nampak lah kita punya perkembangan daripada day one yang kita main huru-hara punya bahagian kamjat tak ingat dunia kan. Naik gitar, naik stage pun tak tune kan, tali tak tukar tahun bila punya kan. Ada improve lah alhamdulillah.
Lepas tu satu bukti yang besar ialah kita release EP kita ni lah. Itu satu kejayaan ataupun progress yang sangat-sangat jelas, yang sangat-sangat membuahkan hasil lah. Lepas tu dalam 4 tahun ni alhamdulillah kita pun dah pergi main kat banyak tempat selain pada KL kan, Melaka, Johor, Ipoh. So itu antara progress ni lah. And baru-baru ni juga ada NGO yang percaya kat kita orang untuk panggil untuk collab dengan kita. So itu antara progress dalam masa 4 tahun ni lah. Sebab awal-awal tu kita pun tak expect boleh sampai macam ni kan. Sebab orang tengok pang okay main macam ni bla 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 kan. Tapi untuk 4 tahun ni sampai sekarang banyak benda-benda positif yang berlaku yang kita sedar. So alhamdulillah. Rasanya banyak kena berterima kasih dekat ni orang yang percaya kita dari awal kan. Terima kasih. Kita sendiri pun tak nampak mana kita mampu pergi, sejauh mana kita mampu pergi, tapi sebab ada producer, ada kru yang saya rasa tak tahu lah, band kecil macam kita ni macam tak perlu pun diorang nak luangkan masa, luangkan tenaga semua kan. Tapi diorang luangkan masa didik kita, tunjuk ajar tu semua. Jadi kita orang rasa tanpa diorang memang perkembangan tu kita kurang nampak lah. Tapi sebab ada manager yang baik tu semua, dan ada network yang kita dapat, ada team. Betul. Dan dapat support tu semualah. So untuk orang-orang sebaik tabir ni nak panggil seorang-seorang banyak, so kita gelarkan dia orang sedikit Subahat. Sedikit. Yeah. So itulah dia orang. Manager, kau ada manager Ada. Pak Noi. Noi apa? Pak Noi. Pak Noi ya. Pak Noi. Kita orang panggil Pak Noi. Zek panggil ayah. Dia orang yang Dia panggil ayah. Dia panggil ayah sebab kau anak dia kan. Ayah, duit dulu ada tak? So Tak ada duit lah. Pak Noi. Thanks to Pak Noi. Dia yang manage, yang kumpulkan korang semualah. Untuk Saya jadi rasa yang tak banyak ada tunjuk Pak ajar. Noi, seorang busy tak jadi jamming kan kot. Kan? Seorang busy, seorang malas, seorang Garutan kat depan studio jamming. Siapa lambat kena rotan. Sekarang ke dia? Tak ada. sekarang kita rotan. So Kita tak itulah. dapat. So thanks to Pak Noi lah. Tanpa Pak Noi kita tak sampai tahap ni lah. So alhamdulillah, thanks to Pak Noi. Semua dipermudahkan. Pak Noi tu macam mak kita. Macam mak bapak kita lah. Mother. Hashtag Pak Noi for President. Nah, aku sebagai producer lah, producer untuk EP Fakulti Kaki Lemah, band Ampang Sedikit, dan Seterumu adalah dia punya single lah, single untuk kami promote di EP. Originally memang actually projek ni sebenarnya kami dapat dana daripada Cendana. Okay, Cendana ni projek daripada Independent Music Fund daripada Cendana untuk melahirkan satu EP Ampang Sedikit dan sebuah music video Ampang Sedikit. So daripada situlah kami work together dengan Ampang Sedikit. Lagu macam mana nak bawa keluar, lagu ni lagu yang mana, apa intipati dalam lagu-lagu tu, lirik-lirik dia macam mana, and then lagu mana yang nak push dulu, and then untuk aku punya side aku hanya perlukan untuk buat distribute ni dalam digital platform ya. Tapi depa ni dah bawa jadi buat fizikal pula, buat physical copy, buat CD semua dengan dia orang punya fund sendirilah. Saya Pak Noi, band manager dan multitasking crew untuk Ampang Sedikit lah. Kami baru keluarkan EP macam Abang Syam cerita tadi. Lah ni kami ada fizikal tu boleh dapatkan order dekat semua platform media sosial kami, Instagram, Twitter, FB, TikTok, ataupun ada nombor telefon dekat tu, boleh WhatsApp je kita. Lagu Seterumu tu sebenarnya dah ada lama. Dalam EP sebenarnya dia ada 3 lagu baru. 3 lagu baru actually Seterumu, Gula-Gula, Selamat Malam. Tapi depa ni semua dah ada sebelum ni single sebelum ni dah ada satu bendera, Dadah Durjana dengan apa? Noisy Punk. Noisy Punk.
Jadi kami combinekan semua tu sekali dalam LP, dalam fizikal ni, menjadikan dia 6 lagu. So LP lah jadi ya. So untuk projek yang aku punya projek ni EP ya. Depa dah buat jadi LP. Okey, Seterumu, okey 3 lagu ni sebenarnya Gula-Gula je sebenarnya lagu baru. Okey. Seterumu lagu lama. Yang aku buat balik, aku tukar lirik balik semua. Original lirik dia pasal benda lain lah. Kan yang lirik dia memang kami nak target kepada benda-benda mental health punya awareness lah. So target dia benda tu. So for the past 2 years kita memang fight untuk mental illness. Tidak cakap orang putih. Kesedaran macam mana Melayu tu? Okey. Kesedaran kesihatan mental. Kesihatan mental. So bila kita cerita benda ni dengan Syam, suddenly tak tahu mungkin benda ni trigger dia very interested dengan benda ni, dan dia untuk 2-3 hari dia menyusahkan kami, dia very into it, dia nak tahu benda ni apa semua kan. Then kita start buat research sikit bang tentang Linkin Park, ingat tak? Orang-orang yang ada depression, yang menulis lirik macam mana lohan depa tu semua kan. So kita ada few types of lirik yang kita cuba nak buatkan, sama ada dari dalam ke apa semua kan. Ending dia bila kita discuss dengan budak band semua, kita came out dengan why not kita just sampaikan satu message yang very simple, yang everybody can do kan, yang tak memberatkan semua orang, just untuk menormalisasikan, betul lah aku sebut bang, betul, menormalisasikan isu kesihatan mental. Kita tak nak tabukan benda yang tak patut tabu. So bila dah habis mastering semua tu, aku panggil semua yang lain. Semua yang lain termasuklah Elina Ali. Kan? Elina Ali, pegawai promotion kita. Kan? Yang datang studio ni cakap, Eli, kau dengar semua lagu ni, kau bagi tahu yang mana kau rasa yang sesuai untuk ni kan. So dia pun towards the end macam lagu Seterumu ni ada something so aku dah cakap, macam kami mula-mula memang dah ada macam rasanya Seterumu ni boleh push dulu ni. So bila Ellie pun cakap macam tu, cakap pasal dia yang nak promote. Pasal dia nak promote kan. So masa tu pasal kami musician kadang-kadang bila kami dengar tu dia bias. Bias lah, technical punya isu apa semua ni kan. So kadang-kadang yang yang boleh betul-betul boleh judge benda ni adalah orang-orang yang dia dengar jujur, tak fikir apa-apa sangat. Dia tidak involve dalam creative side dia kan. Creative side. So bila kami tanya Eli cakap benda tu, tapi bila kami paksa dia kan, kami tak maulah selain pada sedap, pasal untuk kami sedap 3 lagu sedap kan. Pasal apa dia very interesting dengan benda ni. So dia cakap, saya ingat yang dia cakap macam tu lah. Dia cakap first pasal EP ni memang kita didedikasikan untuk mental health kan. So dia cakap why not as a first single tu, patutnya kita fokus on that lah. Dia cakap kan, pasal benda ni dia rasa mental health issue ni untuk band punk ada weight kalau kita bawa. Betul dia cakap macam tu kan. So bila dia cakap macam tu, yang orang lain ni macam budak-budak band pun kita tanya depa secara sorang-sorang kan, personal, majority favourite song depa yang tu kan, Seterumu lah. Dia pasal music video. Okey. Music video, cerita sikit pasal music video ni, apa specialnya music video ni, dan macam mana idea nak buat dia. Music video ni sebenarnya sangat special. Sangat special. Satu okey. Mula-mula actually selepas kita launching kan online PC tu, kami standard jamming idea. Abro Rivai, Osh, Faknoy, aku, Taza, Touch, Adin, semua kami duduk sembang semua. Sekali terkeluar nama Namron sebagai guest star untuk cerita ni kan. So macam aku cakap, macam mana Namron ni nak relate dengan budak-budak Ampang Sedikit ni. So Abro lah keluar, tapi Namron dah ada keluar ke DB. Aku cakap okey, macam mana lagi DB pula nak jadi satu ni. So duduk dalam 2-3 hari aku fikir
Tapi menarik juga kalau aku ambil idea satu karakter Namron punya karakter ni di dalam filem Gedebe as Decius, dia membawa karakter tu ke dalam video klip Seterumu menjadi di Decius present time. Yang kalau siapa yang follow filem Gedebe, dia akan tahu bahawa Decius adalah salah seorang tali barut yang menyebabkan kematian pembunuhan Caesar. So di dalam video klip Seterumu tu, Decius mengalami satu penyesalan bahawa dia terlibat dalam pembunuhan Caesar. Penyesalan itu mengakibatkan dia menghantui dia. So penyesalan tu menyebabkan dia depression. Depression ni adalah sebagai mental health issue lah. So benda-benda tu yang trigger aku untuk menyambung kisah daripada Gedebe tu kepada video dan jamming lagi idea. Cakap okey, kalau aku nak buat macam ni, aku nak buat macam ni. Dan semua support, okey, ini kita buat macam ni, kita buat macam ni. Then suddenly hang pun masuk ni dan idea ni hang pun setuju. Memang shoot lah, memang baik lah.